Hai semua, pelajar BM, SPM, KSSM. Apa kabar semua? Dan bagaimana kamu nak buat persediaan untuk tahun ini untuk menghadapi peperiksaan sulung kamu yang menggunakan sukatan baharu. Okay, how to study BM, SPM, KSSM. Okay, Cikgu Sugus is here to share with you some unique ways to study KSSM. Saya nak fokus hari ini beberapa bahagian yang membentuk 200 markah. So I'm just going to share with you how you can prepare, how to score 200 marks out of 300 marks dalam BM KSSM ni. Markah jumlah dia 300. 4 kertas, kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4. Markah dia 300 jumlah. Tapi hari ini saya nak fokus macam mana kita boleh skor 200 markah. Okey? Saya bincang bahagian 200 markah saja. How to score 200 marks. 200 marks ni terbahagi kepada, kalau kamu tengok terbahagi kepada 4 dalam 1 lah, 4 in 1. 4 in 1, ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian yang kamu perlu tumpukan, iaitu bahagian A 30 markah, karangan bahagian A 30 markah, karangan bahagian B 70 markah, rumusan 30 markah, dan ujian bertutur, ujian lisan kamu tu 70 markah. Jadi jumlah ini saja 200 markah sudah pun membentuk 66 lebih peratus daripada pemarkahan untuk BM, SPM, KSSM. Dan keempat-empat bahagian ni, saya kata 4 in 1. Kenapa saya kata 4 in 1? Kerana keempat-empat bahagian ini boleh dipelajari serentak. Boleh dipelajari serentak. Okay, you can study all these 4 one shot. Okay, sebab tema-tema yang ada dalam buku teks lah yang akan digunakan dalam keempat-empat bahagian ini. Karangan, rumusan, dan ujian bertutur. Jadi, persediaan kamu untuk keempat-empat bahagian ini boleh menggunakan beberapa pendekatan yang unik. Itulah yang saya nak kongsi hari ini. Okay? Rumusan, kita mulakan dengan rumusan BM, SPM, KSSM. Okay, lagi banyak latihan rumusan kamu buat, lagi bagus. Okay, rumusan ini dari segi pemarkahan, kalau kamu nampak, markah ni jumlah markah ialah 30. 30 markah diberi, markah isi ialah 20, markah bahasa ialah 10. Dan markah isi ini terbahagi kepada 3 perkara saja, iaitu pendahuluan 2 markah, isi 8 isi darab 2 16 markah, dan kesimpulan 2 markah. Okey, 20 markah untuk isi dan 10 markah untuk bahasa yang diperiksa secara holistik lah. Okey, 30 markah jumlah. Dan di sini dalam rumusan ini kamu akan tulis berapa ayat? 1 ayat, 8 ayat, 1 ayat. Jadi 10 ayat saja kamu akan tulis. 10 ayat ini sepatutnya memberikan kamu 30 markah. Okey, tidak melebihi 120 patah perkataan dan masa 45 minit. Okey, ini dari segi pemarkahan rumusan. Okey, sudah pasti timbul 2 masalah ini. What to write and how to write. Dalam KSSM, kerana peperiksaan ini baharu, formatnya baharu, bukan saja pelajar, malah guru-guru pun menghadapi pelbagai masalah, pelbagai cabaran dalam mendekati peperiksaan ini. Okey, jadi kita akan belajar beberapa teknik Sugus, pendekatan Cikgu Sugus yang dapat membantu kamu membuat persiapan. Okey, fokus rumusan. Selalu cikgu-cikgu saya nampak dia selalu guna perkataan fokus 1, fokus 2, fokus 3. Apa dia ni fokus dalam rumusan ini? Fokus ni terdiri daripada keywords yang penting. Okey, keywords yang sangat-sangat penting. Inilah fokus bahan rumusan. Saya berikan semua perkataan yang penting. Siapa nak gambar ini, kamu boleh WhatsApp saya. I'll send you the picture. Okay, so you can keep it for your reference. Okay, semua perkataan ini samalah, maksudnya sama. Satu baris ini maksudnya sama. Sebab, punca, faktor, kesan, akibat, implikasi, impak, semua ni satu perkara. Okey. Dalam artikel, setiap artikel yang ditulis
dalam dunia ini mesti ada fokusnya. Artikel yang keluar dalam surat khabar, majalah, buku teks, kalau kamu tengok, mesti ada fokusnya. Pengarang biasanya mempunyai satu fokus, dua fokus, kadang-kadang tiga fokus dalam satu artikel yang dia tulis. Jadi rumusan sekarang ni, keywords yang saya tunjukkan di sini kamu mungkin tak nampak dalam soalan. Dalam soalan no keywords, they are not going to give you any keywords. You have to find out. By reading the petikan, you have to find out what the petikan is actually talking about. Okay? Dan ya, kamu boleh hantar WhatsApp kepada saya. You just send me a WhatsApp, I send you this picture. Kamu boleh simpan ni untuk rujukan anda. Okay. Okey, tengok arahan rumusan macam ni. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal. Okey, kalau kamu tengok perkara-perkara penting di sini ialah dia ada petikan dan bahan grafik, satu lagi bahan. Jadi dua bahan diberi untuk satu rumusan. Panjang saya dah kata tidak lebih 120. Ini serius kan? Tidak lebih maknanya tidak lebih lah. Tak boleh tulis lebih, okey? Tidak akan dibaca pun. Tidak akan dibaca pun kalau kamu tulis lebih. Dan anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Ini arahan yang kita pernah tengok, hampir sama dengan dulu. Tapi kamu kena faham sekarang ada dua bahan. Okey, ini arahan rumusan. Okey. Kerana hot topic bagi SPM 2021 dan 2022 ni, saya yakin ini hot topic. Jadi saya nak bincangkan hari ini tentang pandemik COVID-19 lah. Hot topic daripada isu kesihatan dan keselamatan. Okey. Ini pandangan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Ini boleh digunakan sebagai satu pendapat tokoh dalam karangan yang kamu tulis. Okey, program vaksinasi negara sudah pun dijalankan, sedang dijalankan sekarang. Banyak bekas pelajar saya yang merupakan doktor dan jururawat sudah pun mendapat vaksin ini, suntikan ini. Dan mereka kata okey saja. Okey, ada sini pening-pening kepala sikit. Ada sakit-sakit sikit tu sajalah. Okey, so kita tunggu giliran kita, vaksin. Okey, arahan tadi saya dah tunjukkan. Petikan bahan grafik mungkin mempunyai 1, 2 atau 3 fokus. Fokus tadi saya dah bagi tahu. Maknanya ialah kata-kata kunci yang akan keluar dalam rumusan. Okey, saya bagi satu contoh petikan rumusan. Kalau kamu baca petikan ini, kamu akan tahu petikan ini ada fokusnya yang tersendiri. Okey, saya tak boleh baca semua. Okey, ambil masa sangat. Jadi saya tengok perenggan satu je saya tunjuk. Nanti kamu boleh baca sendiri. Okey, setahun yang lalu, dunia kelang kabut dengan COVID-19. Ketika itu, tidak banyak maklumat berkaitan virus berkenaan dapat diketahui. Malah setahun yang lalu, iaitu pada Mac 2020, juga adalah pertama kalinya Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac. Okey, saya buat video ni pagi 19 Mac. Maknanya sudah 1 tahun kita berada dalam isu COVID-19. Okey, perhatikan perenggan satu ni. Dengan membaca perkataan seperti melaksanakan, kamu patut tahu fokus perenggan yang pertama ialah langkah. Okey, Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan langkah. Jadi, kamu dah faham yang perenggan ini pengarang hendak membicarakan langkah. Tengok perenggan kedua pula, semua orang takut, dia kata. Semua orang takut nak keluar rumah. Jika keluar sekalipun tidak lama, tidak berani singgah ke mana-mana. Jadi ini adalah kesan. Kesan daripada apa? Kesan daripada COVID-19. Seterusnya, produk pembasmi kuman, hand sanitizers, sangat laku sehingga kan harga yang ditawarkan melambung dek permintaan yang tinggi. Dek ni maknanya oleh sebab ataupun kerana permintaan yang tinggi. Ini adalah kesan. Kerana wujudnya COVID, salah satu kesan ialah produk-produk seperti pembasmi kuman ini mendapat pasaran permintaan yang cukup tinggi. Jadi inilah yang dikatakan fokus. Banyak cikgu sebut perkataan fokus kan.
Inilah fokus. Dengan membaca artikel, kamu mesti boleh mengenal pasti apakah yang cuba dibincangkan dalam artikel itu. Okey? Banyaklah latihan yang perlu kamu buat. Satu. Nombor dua, lagi banyak kamu buat latihan rumusan, lagi mantaplah karangan anda. Okey? Sebab ini semua berkaitan. Saya kata tadi, 200 markah yang saya bincangkan hari ini, semuanya berkaitan. Okey, kita tengok satu lagi artikel. Satu lagi petikan. Okey, di sini. Kalau kamu baca setahun yang lalu, negara jiran turut berdepan situasi sama. Pertengahan Mac, sebahagian besar negara di dunia merekodkan peningkatan. Oh, ada perkataan peningkatan. Peningkatan ni apa benda? Kita boleh nampak di sini dalam petikan ini pun, dalam perenggan ini pun ada fokus 1 dan 2. Kadar kematian meningkat. Fokus apa? Kesan lah. Kadar orang mati kerana COVID itu adalah kesan. Seterusnya, WHO, World Health Organization, mengisytiharkan COVID sebagai pandemik. Ini langkah. Langkah kan, mengisytiharkan. Tadi saya guna perkataan melaksanakan langkah. Sekarang mengisytiharkan, sekali pandang pun kita tahu ini langkah. Dan seterusnya, vaksin. Selepas setahun, sekarang pada masa sekarang ini, vaksin COVID-19 mula diberikan kepada orang awam sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Malaysia pun sudah mulakan. Jadi ini fokus satu langkah. Jadi fokus satu hari ini langkah. Okay. Fokus satu langkah dan fokus 2 kesan. Okay. Fokus 2 kesan. Kita dapat dalam artikel ini ada 2 fokus. Dan isi inilah yang perlu kamu ambil. Ubah suai sedikit dan tulis sebagai ayat anda sendiri dalam bahagian isi rumusan. Okey? Alright. Siapa nak belajar secara kreatif, learn BM creatively, boleh masuk kelas online saya. Saya buat kelas melalui Zoom. Pelajar saya datang dari seluruh Malaysia. Okey? Daripada darjah 5 sampai darjah 4 sampai tingkatan 5 lah. Okey, belajar dalam kelas saya. Siapa berminat, boleh join. Just WhatsApp saya. Okey, saya mengajar pelbagai teknik. Cikgu Sugus maknanya teknik lah. Okey, setiap perkara saya ada pendekatan saya sendiri. Okey, teknik saya sendiri. Teknik SKLK ni sangat penting untuk 200 markah yang saya katakan tadi. Apa dia itu SKLK? SKLK adalah 4 kata kunci yang penting. Sebab kesan, negatif, langkah, dan kepentingan. Jadi ada 4 perkara, 4 skop yang sangat-sangat penting untuk karangan bahagian A, karangan bahagian B, untuk soalan rumusan kamu dan juga untuk ujian bertutur kamu. Jadi semua topik, tema yang ada dalam buku teks boleh dibincangkan daripada 4 sudut ini. Jadi inilah fokus yang sangat-sangat penting, inilah fokus. Jadi saya terus mengajar pelajar saya fokus tu. Setiap topik ada fokusnya yang tersendiri kan. Kita terus belajar fokus, berguna untuk karangan. Kalau baca artikel rumusan akan faham dengan mudah kerana kamu tahu macam mana orang tulis sebab, apa gaya bahasa orang guna ketika tulis kesan, macam mana orang tulis langkah, semua kita belajar secara berperingkat. Okey? Jadi macam inilah kamu buat persiapan untuk sesuatu tema ataupun topik SPM KSSM ini. Okey? Kalau kamu ambil topik apa pun, kalau dibuat sebab, kesan, negatif, langkah dan kepentingan, maka kamu sudah mempunyai penguasaan tentang topik itu. Nak jawab karangan boleh, nak buat rumusan boleh, pergi ujian lisan pun tak ada masalah. Sebab kamu ada idea yang boleh diperkatakan. Okey, contohnya saya bagi topik COVID lah sebab topik hangat sekarang kan. Saya bagi wabak COVID-19, perhatikan, saya boleh bincang, saya boleh buat persiapan 4 perkara, SKLK, saya buat persiapan sebab-sebab jangkitan wabak COVID-19, kesan-kesan negatif penularan pandemik COVID-19, langkah-langkah untuk mencegah jangkitan epidemik COVID-19, wabak, pandemik, epidemik, semua samalah. Okey, maksudnya wabak. Kepentingan program vaksinasi negara. Tengok, jika seseorang nak tulis artikel dalam surat khabar ataupun majalah,
tentang COVID-19. Sudah pasti dia akan sentuh sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah dan kepentingan. Dia tak boleh lari daripada 4 skop ini. Dia tak boleh lari. Jadi, saya mengajar macam ni. Semua topik saya mengajar macam ni. Saya berikan jawapan yang lengkap. Bukan saja SKLK. Juga fokus-fokus lain yang telah saya nyatakan tadi. Kita belajar, kita buat jadual SKLK kita ni. Okay, kita buat jadual SKLK kita ini. Jadual tadi saya tunjukkan. Okay, SKLK ni kamu buat jadual. Jadual macam ni. Kamu boleh cari idea siap-siap. This is how you prepare for your 200 marks. That's what I'm sharing today. Macam mana nak buat persiapan untuk 200 markah. 200 markah yang melibatkan karangan bahagian A, bahagian B, rumusan dan ujian bertutur. Jadi pelajar ingat, kalau dalam kelas Cikgu Sugus, kita belajar teknik-teknik dan teknik-teknik ini akan memberikan maklumat yang cukup. Kamu baca artikel ke, kamu teliti bahan grafik ke, sekali pandang, pelajar saya sudah tahu apakah fokus yang ada di situ. Because that's how they are trained. Every week they are trained with techniques to identify the focus. Okay? Jadi kita akan dapat fokus yang mudah. Dengan mudah kita boleh cari isi. Dan seperti yang saya katakan tadi, lagi banyak kamu buat latihan rumusan, lagi mantaplah karangan kamu. Okay? Jadi 200 markah ini saya katakan we can prepare one shot. Okay? Just follow Teknik Sugus, you can prepare this whole topics, 200 marks, not small, 66 plus percentage of the exam. Actually, preparation is just one shot only. You read your textbook, you're preparing for all 4. You belajar Teknik Sugus, you're preparing for all 4. One shot, you're preparing. Anytime you're ready. Okay? Jadi, inilah cara saya mendekati KSSM. Jadi siapa berminat dengan tuition saya atau ada apa-apa pertanyaan, WhatsApp Cikgu Sugus. Okey? Bila-bila masa WhatsApp dan tunggu jawapan. Okey? Sekarang sebab ramai sangat orang WhatsApp. Hari-hari banyak WhatsApp. Okey? Alright, so kita terus belajar dan bersedia menghadapi peperiksaan tingkatan 4 dan tingkatan 5 KSSM. Mulakan sekarang, jangan tunggu lagi. Okey? Alright, I'll see you in the next video. Keep watching, make your own notes, okay? And don't forget to study the textbook. Okay, bye-bye.